Kecil dalam sebesar drum. Teluk tu penuh dengan tumpukan hitam. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini bukan video memancing. Hari ini kita bercerita tentang pancing. Saya pandai sangat memancing, cuma saya tak ada apa nak buat. Dah sebulan duduk rumah, mancing tak boleh, tak dibenarkan. Kita sama-sama lah nak jaga kesihatan. Kerajaan sarankan stay at home, kita kena ikut dia untuk keselamatan, untuk kesihatan. Saya harap sahabat-sahabat semua jaga kesehatan yang sama. Semoga selepas ini kita boleh sama-sama pergi memancing semula. Bila saya start memancing, saya pun tak tahu bila saya start memancing. Cuma apa yang saya tahu, tahun 97 anak pertama isteri mengandung, saya macam tak boleh tidur, teringat pancing. Saya nampak orang mancing, jadi saya teringin nak memancing. Sedangkan saya tak minat mancing. Cari barang pancing yang paling murah, yang dijual harga RM30. Itu start saya memancing, RM30. Dan bila saya dapat RM30 itu, nak ikat benang, nak ikat perambut, nak masuk pemenang, tak pandai. Memang saya tak pandai. Saya cari sahabat-sahabat, saya belajar dengan sahabat macam mana. Jadi aja saya main belasa aja. Bila dah tahu sikit, saya pergilah ke Tasik belajar dengan umpan. Dulu umpan RM1, umpan ada jual cangkrik dengan cacing tu, kita beli RM1 kalau itu banyak. Bila di memancing tu bukan dapat ikan pun, saja nak balik, tak tahu apa nak buat. Bila dah macam tu lah seterusnya, sehingga anak saya 2007 tu, anak lahir bulan 12, dah hilang senyap. Saya 2 tahun juga. Kalau cerita pasal mancing, 2 tahun lagi sekali. Anak yang kedua ini sama, keinginan nak memancing tu sama. Tengah malam, bangun malam, kita nak memancing, rasa nak memancing. Saya pun beli lagi sekali joran yang murah, tak sampai 100, mungkin dalam 70-80, mahal sikit. Waktu itu rezeki saya tahun 2001 itu, alhamdulillah saya dapat rumah di Pucung, sehingga sekarang saya duduk ke sini. Dan di sini ada satu tasik besar, tasik Prima namanya. Bila saya teringin nak mancing, saya pergilah ke Tasik Prima dengan umpan tradisional ke cacing dengan cengkrik. Pergi beli ke kedai pancing, pergilah ke sana. Dan bila saya sampai ke Tasik tu, saya nampak orang memancing. Saya ingatkan dalam balang tu dia dapat, rupanya ikan tu umpan ikan tu besar-besar. Ikan tu umpannya besar, ikan keli. Jadi saya pun bertanya macam mana, cara apa yang dia buat benda ni. Dia pun ajar macam mana nak buat itu untuk main mancing toman. Daripada tu saya start kebesokan pagi, saya pun pergilah ke kedai pancing, carilah bahan-bahan apa yang disarankan oleh sahabat tadi.
beli kabel, dia ajar mana nak ikat, dia ajar mana nak cangkuk air, pukul berapa ikan, teman nak makan, cara teman makan macam mana. Jadi saya belajar lebih kurang lama 6 bulan saya belajar. 6 bulan mancing tu bukan dapat ikan. Bila saya pergi mancing tak dapat ikan pun. 1 hari mancing, bayangkan 6 bulan tu bukan dapat ikan. Jadi ada satu hari saya pergi memancing seorang. Jadi mungkin nasib baik saya memancing sebelah petang. Bila saya cangkuk umpan besar, saya beli waktu tu ikan keli yang kecil sebesar ibu jari itu tidak ada. Saya beli ikan keli besar sebesar tangan, sebesar tangan ni ya. Jadi pakai ikan keli. Bila saya cangkuk belakang saja dah campak. Jadi sebelum maghrib saya nampak joran tu melengkung. Wow, terkejut, bukan main terkejut. Bila saya ambil joran tu, saya pegang joran tu macam tarik saya ikut macam tarik lembu, begitu kuat ditariknya. Sampai bila menahan tarik tu, kita sebab dia dah diajar macam mana nak tahan, nak lawan teman. Bila nak lawan kita dah tak ketat, tak matikan mesin itu, cuma kita ketatkan saja. Jadi ikan tu melawan sampai lutut, sampai bergegar. Itu first time dapat ikan besar. Jadi start 2001 dah start tu lah. Saya main tomat selama 5 tahun. Hanya tomat saja main. Adalah banyak juga tomat dalam kawasan Puchong Prima pada 2001. Kira perumahan tidak ada, masih kosong, bersih, kawasan keliling. Tak macam sekarang. Kalau sekarang Puchong Prima tu dah keliling, Tasik tu dah jadi perumahan. Jadi mungkin ikan tu mungkin ada, mungkin tak ada. Saya pun dah lama tak main. Kenapa saya berhenti main toman? 2005 saya berhenti main toman. Pernah mengalami saya memancing malam Jumat. Saya bersama dengan seorang kawan cari toman, sebab dah waktu itu hanya main toman saja tahu. Lain ikan yang itu pancing kecil-kecil ikan tu biasa, tapi nak cari ikan besar ni macam toman, itulah ikan yang pertama saya dapat yang besar. Hari itu saya memancing sampai ke pagi dan gelap hari itu, bulan tak ada. Ya salah, pertama Puchong Prima waktu itu masih kurang, masih tak ada orang penghuni ke sana, perumahan pun tak ada, masih sunyi sangat. Jadi jam 3 pagi, anak bulan yang paling kecil sekali, bulan sabit paling kecil sekali, bila dia muncul dalam pukul 3:30 pukul 4 lebih kurang, saya masih ingat. Cahaya bulan tu, jadi dia Tasik tu jadi terang. Jadi nampak di teluk di Tasik tu ada satu teluk, ada batu. Jadi saya duduk di atas batu. Jadi bila bulan tu timbul aja dalam pukul 3 lebih, pukul 4 malam tu, saya nampak bayangan dalam Tasik tu banyak tumpukan hitam di atas air. Termasuklah ikan keli umpan saya tadi itu tak bergerak. Tapi ikan semua yang saya tengok ni semua menghadap ke bulan. Dan ada dua
benda hitam yang paling besar kalau saya tak salah dalam sebesar drum. Teluk tu penuh dengan tumpukan hitam. Bila saya pun dah terkejut kenapa ikan teli saya tu tak gerak. Kenapa? Rupanya benda ni ada benda-benda hitam dan saya percaya semua tu adalah ikan. Bila saya berdiri ya, saya pergi ke gigi air, ke gigi tasik, saya tengok semua benda hitam tu akan turun. Bila saya duduk balik ke tempat saya tadi, so dia akan timbul balik. Tapi semua kepala menghadap ke sana, menghadap ke bulan. Jadi saya terfikir orang-orang tua cakap, ramai orang tua cakap, memancing toman ni dia pesan kena jaga sikit. Dia beritahu toman ni ada penunggu, dan saya percaya dan saya nampak sendiri. Ini adalah pengalaman saya sendiri. Mungkin sahabat-sahabat di sana pun ada yang percaya, tapi kita bukannya nak menakutkan siapapun. Ini cuma pengalaman. Saya cuma bagi tahu. Bagi saya, toman ni bila ini pendapat pribadi. Toman ni bila anak bulan sabit ni dia akan berkumpul semua tengok bulan. Bila bulan tu timbul saja dia akan tengok bulan tu. Ikan ni kalau terang dia akan kuat bermain. Bila gelap, tak ada cahaya, tak ada bulan, dia akan duduk dia senyap ikan. Jadi saya rasa macam tak ada apa, itu cerita orang-orang tua tu, tapi kita kena ikut juga, cuma kita kena jaga. Apa lagi ya tentang toman. Tapi selepas tu saya dah kurang teman. 2005 ni saya start 2005 kejadian tu saya jadi kurang. Seminggu sekali. Kalau sebelum tu seminggu 3 kali 4 kali datang. Ini selepas tu seminggu sekali, sebulan sekali. Jadi lama-lama saya lupa main toman. Apa yang saya buat, saya cari target lain, ikan lain. Jadi saya bertanya dengan kaki-kaki mancing, ramai sahabat-sahabat dah jadi sahabat, macam mana nak cari ikan yang besar. Ikan besar seperti ikan patin, ikan ruhu. Saya belajar dengan sahabat-sahabat. Jadi saya ikut pergi ke Lambaya, rasa macam mana tarikan ikan patin, tengok macam mana nak umpan. Jadi selepas saya tengok benda-benda macam mana saya tengok, saya belajar sendiri. First time saya dapat ikan patin yang besar di Tasik Bukit Jalil. Betul-betul berhadapan dengan Astro punya HQ. Depan Astro tu dia ada satu Tasik, tapi Tasik tu tak boleh memancing. 2005 ke 2006 kalau saya tak silap, itu start saya memancing patin. Jalan nak pergi ke Seri Kembangan tu, dia ada buat satu flying over. Bila dia buat satu flying over, semua pagar keliling tu dibuka. Jadi orang senang nak pergi ke Tasik, boleh masuk lah. Jadi saya belajar ke sana. Saya buat umpan mula-mula tu memang rumit. Saya buat umpan peram. Saya belajar dengan seorang kawan, dia beritahu macam mana nak buat umpan peram. Ambil dedak 856 campur dengan dedak makanan ayam, dedak ayam. Hong, dia panggil Hong 920. Roti gardenia. Ambillah roti gardenia 4 keping, basahkan, lepas tu campur dengan Hong tadi, campurlah dengan semua campur, adun, lepas tu peram sampai 3 hari. Dia akan jadi masam.
dia jangan jadi busuk, dia akan jadi masam. Kalau masam tuh akan dia jadilah. Sebila saya tes seminggu, saya paling tempat tuh di tempat yang sama aja, tak ada diusik, ada dapat ikan tilapia. Tapi saya percaya bila ikan kecil-kecil macam tilapia ni makan, saya percaya ikan besar akan datang. 1 minggu selepas, mungkin seminggu ke 2 minggu, saya tak ingat, dah lama saya start. Bila saya dapat ikan patin yang pertama, ni dalam 8 kilo besar. Jadi joran, masih joran yang lama, harga tak sampai 100. Tahun 2000 kita belajar apa. Jadi bila dah rasa dapat ikan yang besar ni, dapat naik pula. Bila ikan tu saya bawa balik, sebab saya pun tak makan ikan, keluarga saya, isteri, anak semua tak makan ikan air tawar, tak makan. Cuma saya seronok yang memancing. Tanya bagi dengan kawan lah, jiran-jiran, siapa yang nak sarayang itu ikan yang apa ni, apa dah kena ambil oleh apa sekolah apa ni, dah dia ambil balik, jadi kena pagar lah semua. Teknologi pak ambil, so tak boleh, dah kena pagar balik. Ada polis bantuan duduk jaga ke tempat tu, tak boleh memancing lah. Sekarang dah kena tutup balik. Banyak juga ikan mangsa kan itu saya dapat naik. Seminggu tu berjurut dapat naik. Ada dalam 2 jam tu saya dapat 2 ekor umpan peram tadi dah. Tapi umpan peram ni dia bila saya bawa ke tempat lain dia tak sama. Kolam atau tasik ni dia tak sama makanan. Kalau kita bawa ke tempat lain, kalau kita bawa ke kolam bayar, dia tak akan dapat. Dia kalau di tasik ni kita dah biasa dia bagi makan, kena tunggu seminggu ke 3 hari baru dia makan. Dia tak akan dapat, kecuali orang di umpan yang kita guna tu orang dah guna lama di tempat yang sama ya. Dan saya rasa kalau nak cari ikan patin ni senang. Umpan paling senang sekali ikan patin ni. Apapun dia belasah. Ikan patin ni apapun dia belasah, terutama sekali patin sungai. Patin sungai sangat ringkas. Saya selalu guna umpan gardenia, roti gardenia saja. Roti gardenia dengan roti canai. Dan jarang sekali miss, pasti dapat. Kecuali sungai itu tak ada ikan patin. Tapi kalau ke sini saya pergi ke, ada 2 sungai yang selalu pergi. Sungai Dengkel, Dengkel bersambung dengan sungai Langat, dia bersambung. Tapi saya suka ke sungai Langat ni di sebelah atas. Kalau sebelah bawah tu ramai sangat memancing. Tadi ke sebelah atas ni ada lagi tempat-tempat yang jarang orang masuk, jadi selalu masuk ke tempat tu. Jangan satu lagi ke sebelah Rawang. Rawang ada sungai hijau, dia bersambung dengan sungai Selangor juga. Pun sama, umpan sama saja, roti gardenia dengan roti canai aja. So, siapa yang peminat pemancing ni boleh pergi, boleh datang ke apa, cuba, tak payah nak adun-adun umpan ada. Saya ramai orang pemancing ni dia guna macam-macam umpan. Ada umpan apa ni, perisa pandan, perisa strawberry, macam-macam dia buat. Cara umpan ni cara kita umpan lah, tapi saranan saya paling senang dua umpan tu kalau sungai. Roti gardenia dengan roti canai. Dia roti gardenia ni bila lama tak banjir, air tak besar, dia air tu cantik lah, tu guna roti gardenia saja. Lepas hujan, kalau lepas hujan banjir, selepas banjir air naik tu, air tu dia macam warna melo. Saya sarankan guna roti canai. Ya, itu saja.
Cara-cara nak buat umpan tuh senang aja lah, belah dua, cangkuk, gulung, dah. Dia bila dah sampai ke sana, umpan tuh akan jadi kembang. Patin tuh kalau jumpa dia makan. Selama saya memancing di bengkel ini, kalau guna cacing ke guna cengkrik jarang dapat. Ada tapi dia ikan bau, ikan lain. Tapi kalau nak size yang besar macam patin, 2 umpan nih supaya nak buat. Ada lagi satu ya, buah arah tuh oke, tapi lambat, tak sama dengan roti ini cepat. Buah arah ini lama sedikit, tapi makan ada juga. Ada orang guna kelapa sawit, buah kelapa sawit itu diperang, macam-macam umpan ada. Tapi bagi saya paling senang roti canai, roti gardenia itu umpan paling mantap. Saya mungkin itu coba sedikit, sahabat-sahabat dah untuk macam mana saya nak mancing. Saya tak hebat memancing, saya pun masih belajar, masih banyak benda yang saya belajar. Terutama sekali kalau nak pergi ke laut jarang. Ya kalau mancing ke laut pun di tepi saja, dapatlah main ikan gelama itu. Dapat ikan besar-besar ke laut ini tak pernah dapat lah yang besar. Paling besar pun sekilo, itu paling besar. Kalau sekarang susah nggak dapat. Kalau di bahagian sungai di sebelah Kelang, kita pergi ke laut sebelah Kelang nih, memang susah nak cari yang besar tuh, tak ada. Cuma kalau kita pergi ke Tasik Bayar kolam, saya suka pergi ke Taman Nio nih, ikan dia besar-besar. Dulu saya suka pergi ke Taman Nio, siakap besar, ikan kaci dulu. Dulu memang saya suka lah, tapi semenjak orang ramai nak main casting, saya tak suka main casting. Saya dah cuba main casting tapi tak sesuai. Saya suka baling dan tunggu. Ada orang dia mungkin sebab saya ni nak ikan, saya kurang nak makan. Saya bukan nak makan ikan, saya nak makan ikan yang kecil-kecil saja saya makan. Saya makan ikan bilis, ikan sardin yang kecil, ya itu saya makan. Ikan-ikan besar ni saya tak makan. Kalau saya nak pergi memancing pun saya suka baling. Kalau saya nak pergi memancing pun saya suka baling, tunggu bila start saya nak main YouTube. Okey, sebab dulu saya memancing, saya suka ambil gambar, suka ambil video. Jadi bila saya simpan dalam handphone, memory card, dalam pendrive, bila saya nak cek balik, kadang pendrive ke SIM card ni dia masuk virus. Bila kita nak buka dah tak boleh. Saya masukkan dalam YouTube. Saya register YouTube ni dalam 2013. Ada 2 video saya masuk ke sana. Video, lepas tu tidur selama 2019. Bila saya belik tengok, saya teringat saya ada akaun YouTube. Bila saya buka balik akaun YouTube, saya ada 2 video ke sana di permulaan tahun 2013. Tak gerak-gerak, tak ada orang tengok pun. Saya dalam niat saya itu hanya untuk nak simpan video, tak ada pun nak publish, tak ada. Tapi bila saya banyak tengok YouTube memancing, jadi saya ternampak TubeBuddy. TubeBuddy ini saya banyak dia bagi macam mana nak buat video, macam mana nak buat konten video. Dan saya tengok ada daripada sebelah jiran kita Indonesia, macam Den GC
Dan JC. Mula-mula itu video mula-mula cara-cara nak buat video, macam mana caranya. Jadi saya tengok kat situ, timbul hati untuk nak buat channel sendiri dan masukkan video-video macam itulah. Dan kalau Malaysia ada project channel project tu sebenarnya saya suka tengok, sebab ada banyak dia mengajar macam mana nak buat video, konten-konten yang baik, cara-cara, dan ada juga yang lain. Cuma yang saya banyak tengok ni dua, Indonesia ni satu Dan JC, dengan kalau Malaysia project. Dan bila saya tengok video-video ni, saya belajar dari sana, saya buka masuk ke dalam komuniti TubeBuddy, dan alhamdulillah sekarang dah sampai 1000 subscribe. Boleh lah, itu untuk permulaan, tapi tak disebabkan sekarang musim PKP, jadi tak ada lagi video baru. Terlintas di hati nak macam mana untuk pula nak bercerita. Wow, mungkin ini adalah video yang pertama full bercerita. Kita tak ada bercerita video nak tarik pancing, tak ada. Kita saja bercerita bagaimana pengalaman ini adalah pengalaman saya sendiri. So, kalau sahabat-sahabat suka, siapa Tumatik cakap, ada satu YouTuber daripada Sabah Tumatik, kalau suka dengan video ni tolong sikarap subscribe. Tapi Tumatik cakap tolong sikarap. Nanti saya nak balik ke Sabah tu, nak pergi memancing ke kolam Tumatik. Siap lah dia. Okey, mungkin itu saja. So, sekarang kita guna nak buat video untuk bercerita. Hari ini saya bercerita pasal pengalaman terjerumus ke bidang pemancing, dan mungkin selepas ini saya akan bercerita sebab channel ni saya tak tahu sesuai ke tak sesuai. Mungkin ni pendapat, kalau ada yang bagi pendapat, tolong bagi pendapat macam mana nak buat apa. Sebab saya tengah belajar, saya nak buat video, nak edit video ni saya tak pandai. Saya nak meniru benda, tiru macam mana nak buat. Saya harap semua sihat, jaga kesihatan, kita sama-sama menjaga, kawal COVID-19 ni, supaya cepat dia berlalu dan cepat kita turun ke sungai, stay at sungai pula. Dah COVID-19 ni berlalu, kita tidak lagi stay at home, tapi kita stay at sungai. Stay at home, tapi kita stay at sungai.